Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram. Kita kembali lagi bersama dengan Ari dalam berkongsi kisah-kisah seram, cerita hantu, misteri dan pelbagainya. Terima kasih yang mana sudah pun klik video pada kali ini. Yang mana baru sampai, untuk korang jangan lupa tekan butang subscribe. Komen je lah apa yang korang nak komen dekat setiap video ni. Ya, harap korang semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan dan segala urusan korang semua. Amin. Pada video kali ini, kita nak bawakan dua kisah seram berkait tentang asrama. Mungkin video-video pendek macam tu lah. Dan tanpa buang masa lagi rakan sahabat, apa kata jom kita masuk terus ke cerita kita bah. Let's go. Kisah yang pertama dikongsikan oleh salah seorang perempuan. Kita memperkenalkanlah nama dia sebagai Siti. Dia ni salah seorang student penuntut di salah sebuah institut dekat utara tanah air kita. Dia ni budak semester 1 katanya, dan dia duduklah di asrama tau. Biasalah budak sem 1 dan juga sem 2 ni kan dia kena duduk kat asrama. Ada sistem lah, kalau macam ada dekat U lain mungkin sampai semester 3, semester 4. Tapi tempat dia ni kata semester 1 dan juga semester 2 perlu duduk di asrama yang mana disediakan khas untuk budak-budak semester 1 dan juga 2. Kalau 3, 4, 5 tu terserah dia orang lah nak duduk dekat mana, dekat luar ke, rumah sewa ke, dekat member ke, lebih kurang macam tu lah. Dan setiap dom ataupun setiap bilik ni cuma ada 2 orang saja. Jadi si member dia ni bernama Nak, tahu kita panggil je lah Nak. 2 orang ni duduk lepok lah macam dalam dom kan. Besok kita cuti ni, macam mana kalau malam ni kita plan, kita study sampai lewat malam. Dia orang bila dengar je macam tu, sebab katanya dia orang ni dah tak lama lagi nak exam tau. Mungkin ni exam akhir tahun ke apa benda macam tu lah. Dan bila dengar macam tu, jadi si Siti ni pun boleh juga. Dah lama rasanya kalau kita tak study sampai pukul 1, pukul 2 pagi ni. Dia orang pun setuju lah tau. Pada malam tu study macam biasalah, ulang kaji pelajaran. Sebab katanya dia duduk dekat atas kursi atau meja masing-masing lah. Dekat atas kursi, ni kursi dia dan juga ni kursi Siti. Nak dan juga Siti, 2 orang lah dalam bilik tu pada malam tu. Tadi punya study, ulang kaji pelajaran dan juga hafal macam tu lah. Dan katanya bila kita bangun pukul 1 pagi, pukul 12 pagi ni, kalau kita study ataupun hafal apa-apa benda tu mudah nak masuk. Sebab time tu otak kita fresh. Dia pernah juga buat dulu, bangun pukul 4, 5 pagi nak jawab exam SPN. Tapi bila masuk je ke dewan SPN, tak tahu apa-apa, pening juga macam biasa. Dia ni duduklah, dan last sekali sampailah tahu para sahabat di semester pukul 1 pagi dia orang study. Rasa tak boleh sangat dah, dia punya mata dia ni dah mengantuk dah tahu masa Siti ni. Dia tengok dekat arah Nak ni, member dia ni tengah ralik lagi ni, masa nak tengah rancak lagi ni untuk nak study hafal macam tu lah. Dia kata, "Nak, aku tidur dulu lah, ngantuk lah." Masa tu mungkin Nak tak dengar aku, mungkin dia pakai earphone ataupun headphone macam tu lah. Dia pun duduklah dekat atas katil dia, sap dia tidur. Sebelum dia tidur tu dia sempat jugalah hafal-hafal apa-apa. Tak sampai 10 saat, 11 saat, sesgong dah dia tidur 3 jam. Bangun je subuh lebih kurang dalam pukul 5.30, pukul 6 macam tu. Si Nak ni pun tanyalah tahu si Siti ni, Siti, semalam kau study sampai pukul apa semalam? Lepas tu Siti ni pun jawab lah, aku mungkin dalam pukul 12.40 ataupun pukul 1 lebih macam tu aku dah tidur je kot. Jadi si Nak ni muka dia macam dah lain. Biar betul kau? Yelah betul. Kenapa kau ni? Tak, semalam bukan kau yang ada sebelah aku study sampai pukul 3 lebih. Oi, dengar je macam tu. Dia macam kau ni biar betul si Nak. Aku dah pukul 1 lebih, kau rasa aku dah tidur ni. Tak betul, aku nampak kau sebelah aku betul-betul yang tengah study. Tapi masa tu aku panggil jugalah kau. Aku ingatkan kau galik ke apa semua, tapi kau tak palin apa-apa. So macam kau duduk keras macam tu. Itulah apa yang dia cerita kan. Si Nak Siti ni pada malam tu duduk study sampai pukul 3 pagi. Duduk keras tak buat apa gerakan. Nak kata study pun mungkin tak, mungkin duduk dengan tu. Jadi Nak ni pun tegur lah Siti ni berapa kali. Tak je nampak tu. Dan pada malam tu dia kata mungkin nampak rasa lain-lain sangat kan. Dia pun terus tidur macam biasa. Masa dia nak tidur tu jugalah dia nampak si Siti ni masih lagi duduk maksudnya duduk atas kursi, tak buat pergerakan apa-apa. Dan esok kan tu dia tidur. Pagi itulah dia cerita Dia tanya si Siti ni betul ke. Rupa-rupanya pada malam tu dia kena ganggu lah
ada satu sosok ni dia menyerupai Siti, nak menakut-nakutkan si Nak ataupun melebihkan macam tu lah. Dan selepas peristiwa tu lah, katanya dia ni dah tak berani tahu nak study lebih kurang dalam pukul 1 pagi, pukul 2 pagi ni memang tak dah. Kadang-kadang pukul 11.30 dah terus gong, maksudnya terus tidur macam tu lah. Dan kawasan asrama dia juga seperti biasa asrama kan, banyak juga berlaku kisah-kisah seram, histeria dan juga kena rasuk. Kita boleh labelkan dia ni sebagai tempat kawasan yang kerah lah, tahu rakan sahabat. Kisah seram yang kedua ni pula datangnya daripada salah seorang perempuan yang mana kita memperkenalkan diri dia sebagai Nini. Jadi si Nini ni, dia ni merupakan salah seorang penuntut di salah sebuah universiti ataupun IPTA yang berada dekat Johor tak silap, macam tu lah. Dan seperti biasa, budak semester 1 kebanyakan ni berlaku budak-budak semester 1-2 aja yang duduk dekat asrama. Dekat asrama dia ni adalah satu blok tau, blok baru lah, maksudnya dia punya bangunan baru khas untuk budak-budak student yang duduk dekat situ. Mungkin dia baru buka lah, dan nama pun blok baru kan. Dan apa kata si Nini ni, dia punya ada 3 aras tau, 3 tingkat lah kita panggil. Dia ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Kesemua tingkat ni dibuka sepenuhnya macam biasa, dan tak ada satu dom pun ataupun tak ada satu bilik pun yang tutup. Dan dia bagi tahu di kawasan ataupun blok dia ni juga merupakan tempat yang keras. Jadi kita tahulah bila sebut tempat keras ni, mungkin situ merupakan tempat kawasan hantu berkeliaran, tempat kita panggil apa lagi, tempat penampakan, suara dan juga tangisan, macam itulah. Dan lebih-lebih lagi dia berada ataupun gangguan itu banyak berlaku di tingkat 2 dan juga tingkat 4. Tapi bernasib baik jugalah untuk Nini ni sebab dia duduk di tingkat 3. Dia kata, lepaslah tahu pada masa tu. Okeylah, macam biasa dia duduk. Dan satu bilik katanya untuk 5 orang saja perempuan. Dan lebih kurang dalam 1 minggu dia duduk, bukan 1 minggu lah, 1 bulan lebih dia duduk. Dia orang ni duduk lah dalam satu kumpulan untuk ditugaskan untuk siapkan assignment tau. Maksudnya dia kena siapkan lebih kurang 2-3 hari macam tu lah. Dan masuk hari yang terakhir assignment dia tak siap, maka dia plan lah tahu untuk siapkan malam tu juga assignment. Macam mana cara sekali pun kita kena siapkan malam ni, dan sebab esok kita nak hantar assignment. Jadi dia turunlah ke blok ataupun ke tingkat 2 ni, sebab tingkat 2 ni lah dia punya grup member dia yang duduk dekat situ. Lebih kurang dalam 3-4 orang yang duduk dekat tingkat 2 tu. Jadi dia dengan salah seorang member dia yang bernama Ida turunlah ke tingkat 2 untuk study, apa kita panggil study group lah, dalam bilik kan. Study punya study, banyak study kan, sampailah sahabat pukul 2.30 pagi. Dah settle kan, katanya selagi dia orang tak pulun, selagi itulah tak settle, sebab benda ni dah nak hantar esok pagi dah, maksudnya lecturer nak esok lah. Kalau tak siap kan, tak pasalah kena hukuman apa-apa kan, tersiapkan juga. Katanya settle lah, alhamdulillah nak keluar. Nak masuk ke dom dia ni, si Nini dan juga Ida ni rasa takut. Aku takut lah nak keluar, lagi-lagi nak naik ke tingkat 3 kan, sebab dia kan duduk dekat di aras yang kedua, tingkat 2 tu. Nak naik kat 3 takut lah. Lebih-lebih lagi kalau dia tahu dah ni tempat aras 2 ni memang tempat yang kerah. Selalu juga dia nampak perempuan yang berkeliaran lalu dekat koridor tau, pergi mari. Jadi dah mengantuk punya pasal, kadang-kadang mata tu pun dah tak boleh nak buka tau. Si Nini dan juga si Ida ni pun macam ni lah, biarlah nak ganggu apa pun, aku dah mengantuk sangat. Masuk ya, dia pun mencari keluar. Bila sampai dekat tangga ni, aduh silap lah diorang ni. Pergi bersembang, pergi cerita, buka cerita tentang kisah hantu ni. Biasalah darah muda kan, berani punya pasal. Duduk pun, jadi si Ida ni pun tanyalah si Nini, kata, ni bukan tangga yang budak perempuan tu kena histeria kan? Adalah dulu katanya minggu lepas ada budak kena histeria bila lalu dekat tangga ni. Kau rasa betul lah? Jawab, aku nak pergi tengok. Dia pergilah tengok dekat tangga ni. Nampak tangga ni macam biasalah, pergi tengok kan. Tak ada apa-apa pun. Mungkin dia saja kot nak menakut-nakutkan kita. Masuklah ke dalam bilik. Bilik si Ida dan juga bilik si Nini ni, dia bukan satu bilik yang sama. Mungkin dia berselang dalam 1-2 bilik macam tu lah. Kalau Nini ni berada di bilik yang kedua, mungkin si Ida ni berada di bilik yang ketiga ataupun bilik yang keempat. Dia berselang 1 bilik 2 bilik macam tu. Masuk je ke bilik masing-masing. Si Nini ni pun tutup je pintu, basuh kaki, tidur, tak cakap apa-apa.
Lena juga dia tidur, last sekali dia sedar lebih kurang dalam pukul 4 pagi tau para sahabat. Sebab apa dia tersedar tu tak tahu. Sebab kalau ikutkan dengan mata yang betul mengantuk kan, kalau kita tidur tu memang tak sedar apa-apa dah. Tapi dia tersedar dan dia pusing lah kepala dia ni. Nak pergi tengok kat pintu ni. Sak pusing je para sahabat edisi malam seram, tak tahu apa yang dia nampak. Dia nampak lah dekat hujung tingkap tu, dekat pintu tu, dia nampak ada salah seorang perempuan yang duduk di bawah atas lantai dengan pakaian putih lusuh, rambut dia macam terjurai. Perempuan tu dia sambil macam mengesok tau. Kita tahu sendirilah orang yang mengesok macam mana ke. Dia duduk mengesok macam ni slow daripada katil. Slow dia mari dekat awak katil dia sambil slow macam biasa lah. Sini ni tengok. So, dia tutup dengan kain selimut dan dia macam memang berdebar gila, dan dia tak tahu apa benda dia nampak tadi tu. Tapi memang confirm lah dia nampak tu satu makhluk perempuan yang menyeramkan. Dan masa ni lah dia kata baca habis dah semua doa. Yang pertama dia baca bismillah tunggal langgang. Apa yang ayat kedua dia baca ayat kursi pun sama. Sebab dia dalam keadaan takut kan. Kita ni dalam keadaan takut ni, diri kita ni tiba-tiba terkeluar apa benda yang kita baca pun kadang-kadang dah terbalik habis macam tu lah. Dan dia dah mula rasa bau busuk para sahabat pada malam tu. Dan dalam kepala otak dia fikir, ya Allah, bila lah nak pagi ni, bila lah nak pagi tu je. Dia takut punya masa kan, dan member dia lain semua tidur. Dan berharap jugalah untuk member dia bangun pada masa tu. Tapi sayangnya member dia tidur mati tak bangun. Duduk je sekejap dan dia rasa jugalah para sahabat, dia punya katil dia ni macam bunyi orang goncang tau. Kuduk. Bunyi itu kuat lah goncang ni. Dan dia ni macam bila dengar goncang dan dia lagi semakin takut. Dan duduk sekejap dia rasa selimut dia ni macam ada orang tarik tau. Slow dia pun apa lagi tidur. Dan selepas daripada ni lah dia tak tahu apa jadi. Mungkin dia pensang ke ataupun apa-apa. Sebab dia rasa bila dia sedar je, orang dah, member dia ni semua dah bangun untuk pergi untuk nak solat subuh. Macam tu lah dia sedar macam tu. Dia pun tak tahulah, mungkin dia pensang ke ataupun macam mana tak tahu. Sebab kalau ikutkan dia ni tersedar pukul 4 pagi dan benda tu mari mungkin macam tu lah. Pagi tu teruslah dia berjumpa dengan Ida ni, bercerita lah apa yang dia nampak. Dah semalam aku kena ganggu macam tu lah dia cerita kan. Takutnya pasal bila dia cerita si Ida ni pun rupa-rupanya kena ganggu yang sama tahu sahabat. Apa kata si Ida? Kita dengar kisah seram di side sebelah Ida bila dia masuk ke dalam bilik yang mana mereka pukul 2:30 pagi tu kan, masuk dalam bilik 5 minit yang dia tutup pintu, duduk atas katil, tiba-tiba dibunyi macam ketukan pintu. Ketukan itu bunyi bertalu-talu dan kebetulan juga dekat bilik yang dia duduk tu, bilik dia tu memang tak ada siapa-siapa yang ada. Maksudnya dia tak ada roommate dia, tak ada siapa-siapa, memang kosong pada masa tu. Dan ketukan itu berakhir lebih kurang dalam 1 jam lebih. Lama sangat dia kata. Dan dia dengarlah suara perempuan, iaitu suara member dia yang buat SMS sekali dekat di tingkat 2, dekat aras 2 tahu. Assalamualaikum itu macam itulah. Tapi dia orang ni takutlah pukul 2:30 pagi kan. Dan dia biarkan macam tu. Kalau ikut kan, boleh je buka pintu, sebab pintu tak kunci pun, dia cuma tutup macam tu je. Dia ketuk-ketuk pintu dalam keadaan takut tu sampai ke esok pagi macam tu jugalah. Tapi dia kena gangguan macam biasalah, ketukkan pintu kan. Jadi cerita-ceritakan macam tu, maka dia orang ni pun memang takutlah nak tu.